Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, para pelajar yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi ini kita bertemu kembali di dalam kelas balaghah kita. Ya, di dalam kelas sanawi, di mana kita akan membincangkan pada hari ini soalan-soalan daripada awal kita belajar dahulu, ya, sehinggalah ya akhir sekali minggu lepas, yang mana kita akhir dengan tajuk kinayah. Ya, kalau ikutkan silibus, alhamdulillah kita telah pun selesai hatam kitab kita ni, ya, dan sekarang ni adalah waktunya untuk kita melihat adakah kita benar-benar faham, adakah kita benar-benar menguasai akan tajuk-tajuk yang telah pun dibincangkan sebelum ini. Jadi para pelajar yang ada kitab boleh buka muka surat 34, ya, dan bagi yang tak ada kitab boleh tengok pada layar skrin, ya, di mana kita tengok dekat situ ada namazajil as'ilah, ya, ada contoh-contoh soalan. Ada contoh-contoh soalan. Baik, kita baca arahan dia sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal qismu yahtawi ala arba'ati as'ilah. Ajib an thalathati minha. Jadi dia kata bahagian ini ada mengandungi 4 soalan. Macam inilah juga ya dalam soalan peperiksaan sebenar. Ya, kalau adalah peperiksaan senawi tahun ini dan ada ura-ura menyatakan bahawa insya-Allah tahun 2021 ada sinar, ya, mungkin ya kamu semua akan menduduki peperiksaan. Ya, jika sekolah dibuka kembali, insya-Allah kita doakan sama-sama, ya, hujung tahun ke macam tu, ya, mungkin pelajar akan menduduki peperiksaan syahadah senawi. Ya, kita harapnya begitulah. Ya, mudah-mudahan memberikan ya kebaikan kepada pelajar insya-Allah. Jadi soalannya kalau ikutkan peperiksaan kertas sebenar tu, dia adalah soalan objektif dan juga subjektif. Ya, soalan objektifnya berbentuk jawab ABC, ya, alif ba jim dal, dan juga ada juga isi tempat kosong dan juga sesuai padan. Itu bahagian satulah. Bahagian duanya, bahagian subjektifnya seperti inilah. Ya, di mana nanti dia bagi beberapa soalan, dia minta kamu pilih. Contoh dia bagi 5 soalan, ya, 5 pecahan soalan, kemudian pelajar kena jawab 4 misalnya. Ataupun seperti yang diberikan dalam contoh kita hari ini, dia bagi 4 soalan, ada 4 pecahan soalan, ya. Di mana pelajar hanya dikehendaki memilih hanya 3 daripada 4 soalan itu. Jadi kita tengok soalan yang pertama, as-soalul awal. Dalam soal awal ni, tadi kita tengok ada 4 soalan kan. Jadi dia kata soal awalnya ada 20 markah. Maknanya dalam satu soalan dia ada 20 markah, ada pecahan lagi. Dalam satu soalan tu dia ada anak-anak soalan dia. Jadi kita tengok soalan yang pertama, dia kata kat situ, ya, soalan alif. Dia kata arif. Ya, arif. Okey, telah berulang kali kita lihat dalam latihan-latihan sebelum ini, bila dia tanya arif, ya, datang dalam bentuk fi'il amar, kata suruh, ya, dia menghendaki pelajar untuk memberikan ta'rif ataupun memberikan pengertian. Ya, arifil ilmil bayan, ya, berikan ta'rif bagi ilmu bayan, fi istilahil bayaniyin. Okey, abaikan perkataan bayaniyin itu. Ya, bayaniyin ini merupakan, kalau kita tengok dekat situ, bayaniyin ini isim maf'ul, kan, ataupun orang yang orang ahli, ya, ahli bayan, ya. Bayani ini adalah orang, ya, bayani ini adalah ahli balaghah, ya, ahli-ahli pakar dalam ilmu bayan, itu dipanggil bayaniyin. Sama juga kalau orang Malaysia, kan, kita panggil Malaysiun ataupun Malaysiyin, kan. Kalau orang Cina, As-Siniyin, kan, ataupun As-Siniyun, kan. Jadi sekarang ni dalam ta'arif ini dia nak kita berikan ta'rif. Ilmu bayan tu ada banyak ta'rifnya, dan kita sendiri pun bila kita belajar balaghah, kita faham apa itu ilmu bayan, kita pun boleh bagikan ta'rif kita sendiri. Tapi yang dikehendaki adalah istilah yang biasa digunakan ataupun pengertian yang biasa digunakan oleh ulama-ulama ilmu bayan. Jadi kita ambil je lah, ya, dalam kitab yang kita dah hafal sebelum ni, kan. Okey, kat mana? Dekat dalam pelajaran yang ketiga. Ya, pelajar boleh buka pelajaran yang ketiga. Okey, seperti yang tertera di dalam skrin. Apa dia ilmu bayan? Dia
Dia kata dekat situ, ilmul bayan huwa ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na al-wahid bi turukin mukhtalifatin fi wuduhi tilalati alaihi. Okey, apa dia ilmu bayan? Ilmu bayan ini merupakan suatu ilmu. Ya, dalam ilmu balaghah ada satu ilmu pecahan dia ilmu bayan. Di mana ilmu bayan ini dengannya kita akan dapat mengetahui, ya, ataupun kita akan dapat mempelajari, ya, bagaimana orang menyampaikan, ya, satu makna, satu mesej, ya, biturukin mukhtalifatin, dengan kaedah ataupun cara ataupun uslub yang pelbagai. Sebelum kita dah belajar dah. Dalam ilmu bayan kita ada belajar tashbih, kita ada belajar majaz. Ya, dalam majaz pula ada majazul isti'arah dan juga majazul mursal. Dan juga baru lagi kita belajar kinayah. Jadi antara tashbih, majaz dan juga kinayah ini, dia adalah uslub yang berbeza, cara penyampaian yang berbeza, gaya bahasa yang berbeza. Tetapi isi kandungannya itu sama, satu. Jadi itulah benda yang dibincangkan dalam ilmu bayan. Kita belajar macam mana nak menyampaikan satu mesej dengan pelbagai cara, ya, dengan pelbagai kaedah. Tujuannya adalah kadang-kadang untuk memberikan orang itu lebih faham, ya, lebih faham. Contoh kalau kita katalah, ya, si Muhammad itu dia itu gemuk. Contoh misalnya kan, bila kita kata gemuk je, kita tak dapat nak bayangkan macam mana rupa si Muhammad tadi. Tapi bila kita kata Muhammad gemuk seperti gajah, kan, maka dalam otak kita, kita akan lebih memahami, kita akan lebih nampak, ya, bentuk keadaan, ya, bagaimanakah besarnya Muhammad itu, bagaimana gemuknya Muhammad itu. Itu contohlah, ya, contoh dalam tashbih, contoh dalam majaz dan juga contoh dalam kinayah. Jadi pelbagai kaedah, pelbagai uslub digunakan, ya, pelbagai uslub dipelajari di dalam ilmu bayan. Itu dia tadi. Okey, baik. Seterusnya, ya, kita tengok kepada soalan yang kedua. Okey, baik, mudah aja. Soalan yang pertama tadi tak perlu kamu hurai-huraikan macam mana yang saya terangkan tadi. Cukup sekadar salin balik, ya, apa dia? Ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na al-wahid bi turukin mukhtalifatin fi wuduhi tilalati alaihi. Baik. Alhamdulillah sebelum ni banyak pelajar yang buat latihan. Ya, tahniah saya ucapkan, terima kasih, ya, setinggi-tinggi tahniah, ya, atas kerjasama dan tanggungjawab yang kamu berikan, menunjukkan kamu sebagai seorang pelajar yang sangat berintegriti, ya, yang menjaga ihsannya. Bagus, ya, alhamdulillah. Tapi mungkin ada juga di antara pelajar, mungkin tak semua, yang mana dia buat latihan itu, ya, cepat aja sebabnya dia boleh tengok buku, kan. Tak apalah, untuk awal-awal tak apa, tengok buku tak ada masalah. Tapi kita belajar ni, kita kata tadi nak menguasai. Bila kita nak menguasai, maknanya kalau boleh lah, ya, apa yang kita pelajari itu, ya, biar ada dalam diri kita. Bak kata pepatah Arab, al-ilmu fis sudur la fi sutur. Ilmu itu di dalam dada. Maksudnya ilmu itu ada dengan kita. Macam mana, ya, pernah dengar satu kisah, kalau tak silap saya Imam Ghazali ke ataupun salafus salih dahulu, ya, alim ulama, dia ni pergi belajar. Dia pergi belajar, ya, dia pergi musafir, dia pergi belajar tuntut ilmu, ya, berpuluh-puluh tahun, ya. Lamalah dia tuntut ilmu. Biasalah orang dulu-dulu, ya, nak jadi alim kena belajar lama-lama. Jadi dia belajar dengan guru dia tulis, salin. Banyaklah hasil karangan dia ataupun hasil penulisan nota-nota dia yang dipelajari daripada gurunya. Kemudian dia pun baliklah ke rumah, ya, bila dia rasa dah banyak ilmu, dia baliklah ke rumah. Ya, balik ke rumah dia dalam perjalanan tengah padang pasir, dia kena rompak. Bila dia kena rompak, perompak tadi dia bukan nak tengok emas ke apa ke, dia janji ada barang je. Habis dia rampasnya semua tadi tu, maka dia tu tinggallah selai sepinggang balik ke rumah dia. Lalu dia pun mula merasakan satu kerugian yang sangat besar. Kenapa? Adakah kerugian itu sebab dia hilang duit ataupun hilang harta dia? Hilang harta dia kata tak apa, boleh cari balik. Tapi yang dia rasakan
sayang, yang dirasakan ruginya apabila hasil-hasil tulisan, ya, ilmu-ilmu yang dia tulis di dalam buku-buku, kitab-kitab dia tu, ya, di dalam nota-nota dia tadi itu turut dicuri oleh penyamun itu, ya, turut disamun oleh penyamun-penyamun padang pasir itu. Lalu dia pun nak keluarkan balik apa yang dia belajar tu, semuanya dah hilang. Kan, dia kata aku tak hafal satu patah pun. Kan, macam mana aku nak manfaatkan ilmu yang aku belajar selama ini? Kan, sebab ilmu tu semua ada dalam kitab, ada dalam kertas, ada dalam sutur. Ya, maka dekat situ dia pun bertaubat, dia pun rasa rugi sangat. Ya, lalu barulah dia faham apakah kepentingan, kan, ilmu yang disimpan di dalam diri. Maknanya itu sebab, ya, kalau kita tengok dulu, ya, kita kecil-kecil dulu pergi sekolah, ya, sampai sekarang lah, kan, cikgu suruh hafal, kita pun rasa macam kadang-kadang jemu pun ada, kan, rasa macam apa ni ustazah ni, apa ustaz cikgu ni suruh hafal, kan, benda tu ada dalam kitab. Kadang-kadang kalau tak ada kitab pun kan ada Google, kan, tu type je dekat dalam Google, terus keluar apa benda yang kita nak tahu tu. Tapi kena ingatlah, kan, kalau katalah lain internet tak ada, kan, lepas tu kitab pula terbakar ke, na'udzubillah min zalik, kan dah jadi menjadi suatu kerugian. Jadi insya-Allah, ya, bila kita ulang banyak kali tajuk ni, insya-Allah pelajar pun dah boleh hafal. Contohnya macam sekarang ni, kan, apa ta'rif ilmu bayan? Huwa ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na al-wahid bi turukin mukhtalifatin fi wuduhid dilalati alaihi. Okey, baik, insya-Allah. Jadi kalau tak boleh nak hafal sungguh-sungguh pun, ya, sekurang-kurangnya tahulah apa itu ilmu bayan. Mudah-mudahan kalau tak boleh nak dapat mumtaz dalam periksa pun, sekurang-kurangnya adalah, ya, maksudnya pengetahuan kamu tentang ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah ada ilmu bayan pula menceritakan tentang satu mesej yang dapat disampaikan. Ya, kita belajar macam mana cara nak menyampaikan satu mesej dengan uslub gaya bahasa yang berbagai. Ya, dengan tujuan apa? Untuk nak fi wuduhit tilalati alaihi. Ya, untuk nak menjelaskan, untuk nak memberikan orang lebih faham, orang lebih nampak, orang lebih tahu apa yang kita nak terangkan. Contoh yang diberikan dekat sini, tak perlulah bagi contoh sebab dalam soalannya tak ada contoh, kita dah bincang dah sebelum ni pun, kan. Okey, kita pergi kepada soalan yang ba, As-soalul awal, alif dah settle, ta'rif ilmu bayan. Kita pergi kepada soalan ba. Soalan ba dia minta dekat situ arifit tashbih ma'a dzikral mithal. Ya. Okey, baik, arif, masih lagi soalan dia minta takrif. Jadi apa yang diminta, okey, dekat situ ada kesalahan ejaan, sebenarnya bukan syabih, ya, bukan syabih dekat situ. Dekat situ adalah tashbih, ya. Dia tergugur, ya, perkataan ta di situ. Jadi dia minta ta'rif bagi tashbih. Ya, pelajar saya rasa ingat lagi tashbih. Tashbih ni kita samakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kan? Sebab apa? Sebab kedua-duanya mempunyai ciri-ciri, kan, yang sama ataupun sifat yang sama. Okey. Ma'a dzikral mithal. Okey, baik. Dalam soalan ba ni dia berbeza sikit dengan soalan yang alif tadi. Soalan alif tadi dia minta satu aja, dia minta ta'rif sahaja soalan dia. Dalam soalan ba ini, ya, dia minta dua jawapan ataupun dia berikan dua soalan dalam satu bahagian. Dalam bahagian ba, dalam soalan ba ada dua soalan sebenarnya. Ya, yakni yang pertamanya adalah arifit tashbih, dia minta ta'rif tashbih. Yang kedua pula, kamu kena berikan misal. Misal ni maksudnya contoh. Apa contoh ayat tashbih? Senang je dalam bahasa Melayu. Kita kata Hizwan handsome seperti Aaron Aziz. Kan? Itu contoh bagi ayat tashbih. Bila kita menyamakan si Hizwan tadi tu dengan si Aaron Aziz, itu tashbih. Kenapa kita samakan Hizwan dengan Aaron Aziz? Sebab kedua-duanya mempunyai rupa paras yang kacak, yang handsome. Contohnya, ya. Baik. Tapi sekarang ni kita tak naklah jawapan yang macam tu sebab soalan ni dalam bahasa Arab. Kan kita belajar balaghah ini dalam bahasa Arab. Untuk pemahamannya tak apa, alhamdulillah, kan. Mudah-mudahan pelajar faham, pelajar menguasai tajuk tashbih, kan. Tapi sekarang ini kita nak berikan jawapan apa ta'rif bagi tashbih ni. Okey, baik. Dalam stam ta'rifnya lain.
Dalam tingkatan 4 takrifnya lain. Sebenarnya pengertiannya sama. Cumanya kitab yang digunakan tu berbeza. Jadi pengarang kitab itu, ulama bayan itu, ulama balaghah ini, dia memberikan pengertian mengikut kefahaman mereka. Macam kita ni tak boleh lah kan, boleh je kan, tapi kamu pun tak pandai nak karang bahasa Arab kan. Kalau karang bahasa Arab nanti dia jadi maksud yang lain pula. Mungkin insya-Allah mudahan satu-satu hari nanti ya kamu semua belajar bahasa Arab betul-betul, ya dah power bahasa Arabnya, mungkin kamu boleh tulis karang kitab, ya kitab balaghah. Kamu tulislah apa pengertian tasbih menurut yang kamu faham. Mungkin satu hari nanti ya hasil kajian kamu mana tahu kan. Allahumma amin kan. Baik. Jadi arif tashbih, okey kita tengok ya. Buka pelajaran yang keempat ya, muka surat 8. Ya, ini perbincangan mengenai tashbih. Ta'rif tashbih ilhaqu amrun bi amrin fi ma'na mushtarakin bainahuma bi ihda adawati tashbih. Ringkas saja ya untuk takrif tashbih tingkatan 4 ini. Dalam kitab tingkatan 4 ni ringkas saja. Kalau kita tengok dalam tingkatan 6 punya kitab, dia lebih panjang sedikit. Tapi tak adalah banyak sangat panjangnya ya. Sikit je. Okey, ilhaqu amrun bi amrin. Apa maksud ilhaqu amrun bi amrin ni? Ilhaqu amrun bi amrin ni maksudnya kita mempertemukan, kita menyamakan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang lain kerana kedua-duanya itu mempunyai makna yang mushtarakin ya bainahuma, ya kerana kedua-duanya itu mempunyai persamaan ya. Kita samakan Hizwan dengan Aaron Aziz tadi, ataupun contoh lain ya, kita katakan kita nak bagi contoh siapa, kita kata dekat sini kita katalah Aminah kan. Aminah cantik seperti bunga. So dekat situ kita sedang menyamakan si Aminah tadi dengan si bunga kan. Itulah yang dimaksudkan dengan ilhaqu amrun bi amrin fi ma'na mushtarakin bainahuma. Okey, bunga mempunyai ciri sifat yang cantik. Ya, kita tengok bunga suka kan. Bangun pagi, keluar daripada rumah, tengok halaman rumah ada bunga. Tengok bunga berkembang, oh seronoknya. Sama juga bila kita tengok Aminah. Aminah tu cantik ya, tertarik kau memang debom kan. Jadi bila tengok Aminah kita rasa macam oh seronok nak tengok dia ni. Macam kita tengok bunga. Jadi kan dekat situ ada perkara yang sama di antara Aminah dengan bunga tadi. So ada biihda adawati tashbih. Kalau dalam stam diterang, dijelaskan lagi ya. Adawati tashbih yang kita belajar contohnya perkataan seperti, macam, bagaikan. Jadi adakah dalam tashbih wajib kena ada adawati tashbih ini ya? Okey, adawati tashbih ni kadang-kadang disebutkan, kadang-kadang tak disebutkan. Contoh kalau kita kata Hizwan singa, Hizwan singa kan. Orang bila sebut Hizwan singa, orang faham kita tengah nak samakan Hizwan itu dengan singa. Tashbih lah tu kan, tashbih. Walaupun tak ada kita nampak adawati tashbih ya, itulah penjelasan dalam kitab yang lebih tinggi. Dia menerangkan bahawa adawati tashbih itu kadang-kadang malfuzah. Ya, malfuzah ni maksudnya disebutkan. Contoh macam ayat yang ada dekat bawah tu, Muhammadun kal asadi fi syaja'ah. Dekat situ ada huruf K. Ya, ada adawati tashbih. Jadi K di situ adalah adawati tashbih yang malfuzah, yang disebutkan, yang dilafazkan. Tapi kalau kita kata Hizwan singa, kita masih lagi nak samakan Hizwan macam singa. Maknanya Hizwan singa merupakan ayat tashbih. Tetapi kita tak bubuh adawati tashbih ataupun kita hazafkan adawati tashbih dia. Dia ada adawati tashbih tapi tak nampak. Kalau dalam ilmu nahu lah kita panggil dekat situ mustatir kan. Ada dhamir yang zahir, ada dhamir yang mustatir. Ada dhamir yang kita nampak ada dalam penulisan, dalam ayat, dan ada juga dhamir yang dia tersembunyi di dalam lafaz-lafaz perkataan. Sama juga macam tashbih. Baik. Okey, macam itulah. Okey, jadi jawapannya tadi cukup sekadar ya, kamu tulis ta'rif dia ilhaqu amrun bi amrin fi ma'na mushtarakin bainahuma bi ihda adawati tashbih. Kemudian kena tambah misal kan, dia minta ya, kalau perasan tadi dalam soalan ba tadi dia minta dzukral misal ya, tolong sebutkan ya, berikan ya, berikan apa, berikan contoh. Okey, boleh berikan contoh apa-apa ya. Muhammadun kal asadi fi syaja'ah pun boleh tulis sebagai contoh ya, ayat tashbih.
Nak buat ayat hizwan kal irin aziz kan, fil jamal pun boleh kan. Lagi apa lagi, apa-apalah ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan tashbih. Okey, baik. Kita pergi kembali kepada soalul awal bahagian jim. Ini juga adalah satu contoh soalan yang orang kata straight to the point. Ya, bila pelajar hafal, insya-Allah terus boleh jawab. Jim. Uzkur. Ya, masih lagi fi'il amar, uzkur. Dia kata berikan. Ya, diminta pada pelajar berikan ya, 4 min arkanit tashbih. Okey, rukun tashbih ada 4. Ingat sampai bila-bila ada 4. Apa dia rukun tashbih yang 4 itu? Kita buka balik muka surat 8 tadi. Dalam muka surat 8 ini, kalau kamu perasan dekat bawah ni dia ada terangkan tentang arkanut tashbih. Dia kata rukun tashbih ada 4. Betul lah, dalam soalan pun diminta 4 je kan. Okey, so yang pertama musyabbah. Jadi tak nak pelajar kena tulislah. Rukun yang pertama musyabbah. Okey, untuk rukun ni sebenarnya kalau nak jawab itu tak mengikut urutan pun tak ada masalah. Boleh je nak jawab wajah syabah dulu ke, ada tashbih dulu ke, musyabbabih dulu ke, tapi okey, di sini saya nak kena ingatkan kepada para pelajar perkara penting dalam tashbih. 2 rukun yang wajib ada. Kalau tak ada dalam ayat, maka kita tak boleh kata dia sebagai ayat tashbih. Apa dia? 2 perkara, 2 rukun utama itu adalah musyabbah dan juga musyabbabih. Contoh musyabbah, mana musyabbah? Okey, musyabbah saya dah terangkan sebelum ni. Musyabbah adalah orang yang kita nak ceritakan dalam kita punya ayat. Contohnya macam kita nak kata Hizwan handsome tadi kan. Kita Hizwan seperti Aaron Aziz handsome. Contoh kan. Jadi kita bukan nak cerita pasal Aaron Aziz, kita nak cerita pasal Hizwan. Kita nak bagi tahu orang bahawa Hizwan itu handsome seperti Aaron Aziz. Kan? Hizwan tak semua orang kenal, tapi bila sebut Aaron Aziz, boleh katakan 90% daripada orang Malaysia ni kenal. Kan? Siapa tak kenal Malik, KL Gangster kan? Kan? Okey, jadi kita nak terangkan pasal Hizwan. Jadi bila kita nak terangkan kepada orang pasal Hizwan, kita nak umpat Hizwan ni, kita nak bawangkan Hizwan ni, nak cerita pasal Hizwan ni, maka Hizwan tadi menjadi musyabbah. Musyabbah wajib ada dalam ayat tashbih. Musyabbah wajib ada dalam ayat tashbih. Kalau tak ada musyabbah dalam ayat tashbih, kita tak akan kata ayat tu ayat tashbih. Dan juga musyabbabih. Musyabbabih juga wajib ada. Kalau tak ada musyabbabih, tak ada musyabbah, ayat tu tak jadi ayat tashbih. Musyabbabihnya apa? Musyabbabihnya adalah perkara amrus tsani, perkara yang menerangkan tentang musyabbah. Itu musyabbabih. Contohnya kita nak terangkan pasal Hizwan tadi, Hizwan tu handsome. Jadi apakah contoh yang kita nak berikan yang mana kalau kita sebut perkara itu, kalau kita sebut lafaz itu, ya, maka semua orang akan tahu itulah sifat yang sama yang dimiliki oleh musyabbah tadi. So kita sebut Aaron Aziz. Aaron Aziz itu menjadi musyabbabih. Baik. Okey, dalam jawapan tak perlulah tulis yang saya terangkan panjang ni, ya. Yang ini adalah sebagai orang kata review, bukan review, ulang kaji kan, throwback ataupun kita kata pengukuhan, ya, nak menerangkan kepada para pelajar. Saya dah terangkan dah sebelum ni sebenarnya dalam kelas-kelas yang lalu. Mungkin ada yang perasan, yang tak perasan, tapi mudah-mudahan insya-Allah hari ini saya cuba rakamkan kita punya perbincangan ini menggunakan screen recorder, guna laptop. Sebelum saya guna telefon, berat sangat. Ya, hari ini saya gunakan laptop. InsyaAllah mudah-mudahan saya dapat kongsikan video hari ini di dalam YouTube. InsyaAllah mudah-mudahan tengah belajar nak buat. Ya, okey, baik. So jangan lupa subscribe and like, ya. Okey, baik. Contoh. Yang ketiga adatut tashbih. Okey, rukun tashbih, adatut tashbih. Dan yang keempat wajhu syabah, ya, wajhu syibih. Wajhu syibih ni adalah sifat yang dikongsi di antara musyabbah dengan musyabbabih. Contohnya kalau macam kita kata Muhammad seperti singa. Ya, apa benda wajhu syibihnya? Apa wajhu syabah dia? Adalah keberanian ataupun orang kata garang. Garangnya singa sama macam garangnya Muhammad. Beraninya singa sama macam beraninya Muhammad. Itu yang dimaksudkan dengan wajhu syibih. Adatut tashbih pula adalah lafaz. Lafaz yang menunjukkan atas
ayat itu adalah ayat tasbih. Kita seperti, macam, bagaikan, umpama. Baik, dan lain-lain lah. Ya, okey, baik, itu contoh. Baik, seterusnya, settle untuk soalan jim. Kita pergi kepada soalan dal. Baik, soalan dal, ya. Okey, maaf kalau laju, ya. Maaf kalau laju. Boleh angkat tangan kalau ada yang tak faham, ya. Okey, baik. Dal. Uzkur thalathatu min fawaidit tashbih. Min fawaidit tashbih. Ya, berikan 3 daripada faedah-faedah tashbih. Kenapa kita perlu guna ayat tashbih? Tak boleh ke kita cakap macam biasa je? Kita tengok. Ya, kenapa orang menggunakan ayat tashbih dalam perbualan? Kita sendiri pun sebenarnya dalam kita tak sedar, kita menggunakan ayat tashbih dalam perbualan seharian. Kan? Kadang-kadang kita sembang-sembang dengan ayah, sembang dengan mak, kan? Mak kita kurang faham, ayah kita kurang faham, kan? Pelajar kita kurang faham, kan? Anak kita kurang faham, kan? Contoh macam saya nak terangkan sesuatu kepada anak saya, kan? Daddy, macam mana rupa bentuk bumi tu, kan? Kita pun cakaplah dengan dia, bumi tu bulat. Bulat? Kita ni kan berdiri dekat atas bumi, tak bulat, tak terjatuh, tak tergolek pun. Macam mana kita nak terangkan kat diorang, kan? So kita katalah, okey, tengok sini, bumi ni macam bola. Kita pun ambil globe, kan? Kalau dalam kelas sains, kalau dalam kelas geografi, kan ada globe yang bola tu, kan? Kita kata, okey, macam ni, tengah-tengahnya ada tarikan graviti, kita duduk, so bumi macam globe, bumi macam bola. Bila kita kata bumi macam bola, baru diorang boleh faham, oh macam tu bentuk muka bumi. Nampak tak? Jadi dalam tak sedar sebenarnya kita sedang menggunakan ayat tashbih. Okey, jadi untuk jawapan yang lebih orang kata proper, untuk jawapan yang lebih orang kata tersusun dan teratur, yang lebih mengikut skema jawapan, kita tengok apa faedah tashbih pada muka surat. Pada muka surat, mana faedah tashbih ni? Hilang. Ada tak? Alamak, tak ada lah kat sini. Okey, tak apa. Buka kitab. Buka kitab. Ada. Muka surat tashbih. Faedah tashbih ada pada muka surat 13. Ada pada muka surat 13. Dalam muka surat 13 kat situ dia ada bagi 4 faedah tashbih. 4 faedah tashbih. Yang pertama, yuqarribul makna ilal aqli sami'. Yang mendekatkan makna itu kepada pemahaman pendengar, kepada akal pendengar. Macam tadi, kan, contohnya bila saya kata pada anak saya, bumi berbentuk sfera, anak saya jadi bela. Apa itu sfera? Kan, macam mana bentuk sfera? Macam mana bulatnya itu? Kan? So, saya datangkan satu ayat tashbih. Saya kata, nak, bumi ini seperti bola, bulatnya. So, diorang pun tengok bola. Oh, macam tu rupa bentuk. Orang tak jatuh ke, Daddy? Kan? Okey, dekat tengah-tengahnya ada graviti, ada magnet, ada tarikan, kan? So bila kita jelaskan macam tu, kita gunakan ayat tashbih, ianya mendekatkan makna bentuk bumi tadi itu kepada pemahaman anak-anak saya. Anak-anak saya pun boleh faham bahawa bumi itu berbentuk bulat seperti bola. Bukan bulatnya itu seperti bulatnya apa? Bulatnya apa ya? Apa-apalah. Okey, baik, itu contoh. Okey, yang kedua, yaksibul ma'anir raf'atan wa syarfan. Menyingkap makna itu supaya menjadi lebih mulia, lebih bernilai, kan? Macam mana kita nak bagi sesuatu benda tu, nak mengangkat darjat sesuatu perkara itu, juga boleh gunakan ayat tashbih. Okey. Nombor 3, kita boleh juga dikata kat situ, yaj'alul lafza halawatan wat talawah. Dengan ayat tashbih ini kita boleh menjadikan ayat itu nampak lebih indah dan juga cantik, manis didengari. Kan? Bila kita nak puji orang, kita guna tashbih. Kan? Kita samakan dia dengan orang. Kalau kita tengok dahulu, zaman-zaman khalifah, zaman-zaman sultan-sultan dahulu kala, zaman-zaman jahiliyah sekalipun, kita tengok macam mana penyair-penyair, kan, menyamakan seseorang itu dengan sesuatu perkara yang digemari oleh mereka, supaya menjadi hiburan,
ya, menjadi hiburan dan juga orang kata meningkatkan semangat, kan. Kalau kita tengok Nabi pun kan, ada kita kata apa, tala'al badru alaina, kan. Maknanya kita itu kaedah bayan lah tu, ya, walaupun dia bukan tashbih lah kat situ, ya. Kita samakan ya Nabi dengan bulan, kerana bulan menerangi, kan, bulan menerangi kita di malam hari dan Nabi SAW menerangi kita dalam kegelapan. Maknanya daripada sesat, ya, daripada dulu orang tak ada iman, ya, alhamdulillah, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, Allah hantar Nabi SAW untuk menunjukkan kita jalan, menerangi jalan, ya, ihdinas siratal mustaqim, macam itulah, ya. Okey, baik. Maknanya dekat situ ada tashbih, sehingga kan ayat itu kita boleh jadikan ayat majaz, ya, majaz ataupun kinayah, ya. Itulah perkara yang dibincangkan dalam ilmu bayan. Baik. Seterusnya, quwwatut ta'thir fin nafs, ya, menguatkan, ya, kesan pemahaman tadi di dalam diri kita. Kan? Ini selalulah kalau mak ayah nak marah anak dia ke apa ke, kan, cikgu marah murid dia ke, kan, kau ni janganlah macam tu, jangan buat tashbih. Bila buat tashbih itu dia memberikan orang kata apa, kesan yang lebih mendalam, kan, ataupun puji seseorang ke, kan. Bila kita puji seseorang, kita kata cantiklah kamu hari ni, dia bangga lah. Tapi bila kita kata cantik macam tu, bila kita kata macam, kita samakan dia dengan seseorang yang dia betul-betul idolakan, ya, dia betul-betul macam bangga dengan orang tu, maka dia pun akan jadi lebih tak tidur malam, ya. Macam tu lebih kurang. Baik, okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, ya. Setakat ini saya rasa soalannya semua senang-senang. Kita tengok pula kepada as-soalus sani, ya. Saya tak pasti kita dapat bincangkan sampai berapa soalan hari ini, ya. Tapi insya-Allah benda yang kita bincang ini saya harap kamu tulis, ya, tulislah, ya, di dalam kertas ke, di dalam buku latihan ke, ya. Mudah-mudahan ada dia punya manfaat, ya, keberkatan, mudah-mudahan. Tak hantar pada saya pun sekurang-kurangnya bila kita tulis, ya. Kata Sayyidina Ali, ya, dalam sebuah asar, apa kata dia, ilmu itu, ya, umpama macam unta yang liar, ya, umpama macam kuda yang liar. Dalam riwayat lain dia kata macam kuda liar, ya. Kuda liar ni tak tidur diam, ya. Walaupun kita tengok dia diam, bila kita datang dekat dia lari. Sama juga macam ilmu, ya. Apa yang kita belajar minggu lepas kita dah lupa dah hari ni, kan. Yang ingat alhamdulillah, tapi kebanyakannya lupa. Apa benda pun yang kita belajar, ya, dia susah nak melekat dalam diri kita. So apa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali, ataupun apakah tips yang diberikan, dia kata khaitul, maksudnya ikat dengan bil kitabah, kan, ikat ilmu tadi itu, ya, supaya dia tak lari, supaya dia ada dalam diri kita, ya, ikatnya dengan tulisan. Jadi nampak tak tadi dua kisah yang nampak macam lain. Yang satu tadi di awal tadi saya cerita pasal siapa tadi, Imam Ghazali ke siapa ke, yang dia tulis, tiba-tiba bukunya hilang. Bila bukunya hilang, notanya hilang, ilmu tadi pun turut hilang juga. Sebab apa? Sebab dekat situ dia hanya tulis tapi dia tak hafal. Nampak tak? Yang dalam cerita yang kedua ni, cerita Sayyidina Ali yang saya bawa ni, saya kata dia hafal je tapi dia tak tulis. Bila hafal dia tak tulis, dia macam kuda liar. Sebab kita ni manusia, ilmu tu dia bukan ilmu lah, orang kata ingatan tu, kan. Dia punya benda yang ada dalam otak kita ni, kita ingat-ingat benda tu kadang-kadang ada tapi tak tahu dekat mana, kan. So apa yang kita perlu buat? Adakah kita perlu tulis saja, tak perlu hafal, ataupun perlu hafal je tak perlu tulis? Dekat situ kesinambungannya, tulis pun perlu, hafal pun perlu. Di mana menulis dan juga menghafal merupakan dua elemen yang penting dalam belajar. Dua-dua kena ada. Di samping kita menghafal, kita tulis. Di samping kita tulis, kita hafal. Ini kita tulis pun tidak, hafal pun tidak, kan. Hantar latihan pun tidak, hafal pun tidak. Maka menjadilah satu kerugian. Rugi, ya, bukan senang, ya.
Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kita ni dalam PDPR, kan? Kita tak boleh bertemu, tak boleh bersua, kan? Kamu masuk ke dalam kelas saya, alhamdulillah Allah bukakan pintu hidayah kamu semua, pintu hidayah saya, kita bersama, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat manfaat sedikit sebanyak pun kita dapatlah rahmat Allah. Mudah-mudahan kalau niat kita betul pada pagi ini, kita datang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit sebanyak pun kalau tak faham pun apa yang kita bincang pada pagi ini, tapi saya percaya insya-Allah pelajar-pelajar boleh faham apa yang kita bincang pada pagi ini, kan? Tapi andai katalah tak faham sekalipun, kalau niat kita betul, insya-Allah ada ganjaran yang sangat besar, kan, yang Allah berikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi kita semua mengejar kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Jadi mungkin sebelum ni saya tengok ada pelajar yang macam give up lah untuk syahadah senawi ni, kan? Dia kata, alah, buat apa nak belajar pun, nanti kan bukan ada periksa pun, kan? Tahun ni dengan cerita hari tu tak ada periksa. Tapi kamu tengok ya, siapa yang ikhlas, ya, ada periksa ke tak ada periksa, alhamdulillah dia masuk juga ke dalam kelas, buat latihan. Ada pelajar-pelajar yang macam tu, alhamdulillah, ya, saya ucapkan tahniah, ya, fatahallahu alaik, ya. Mudah-mudahan berterusan, ya, Allahu akram, mudah-mudahan berterusanlah macam tu, ya, kamu punya prinsip dan juga pribadi, terus buat latihan, ya, apa yang saya suruh tu semua buat, insya-Allah. Okey, tiba-tiba bila dia bersungguh-sungguh tadi, bukan kerana nak periksa, tiba-tiba, kan, alhamdulillah negara kita bebas daripada pandemik. Tengok hujung tahun ada periksa senawi. Kawan-kawan yang dah give up, yang tak belajar tadi, dia belajar kerana nak periksa tadi, nampak tak? Kan? Kan dah rugi, susah dia nak hafal balik, susah dia nak catch up balik pelajaran. Tapi bagi yang istiqamah, nampak tak istiqamah? Siapa yang istiqamah, insya-Allah Allah permudahkan hidup dia, mudah-mudahan. Baik, kita pergi kepada soal sani, ya, masih lagi ta'arif. Arifil majaz lughawi. Okey, arifil majaz lughawi. Sebelum ni kita dah belajar dah, ya, majaz. Majaz ada dua, majaz isti'arah dengan majaz mursal. Sebelum nak tahu apa itu majaz, kena tahu dahulu apa itu hakikat. Hakikat ini maksudnya ayat ataupun lafaz yang diguna pakai memang untuk perkataan itu diciptakan. Contoh, bila kita kata kita nampak gajah di dalam hutan. Bila kita kata kita nampak gajah di dalam hutan, maknanya benda yang kita nampak itu, gajah yang kita kata kita nampak itu, memang gajah itu adalah gajah seperti mana yang diterangkan dalam kamus. Dalam kamus kata gajah adalah seekor binatang, ya, yang mempunyai belalai, yang mempunyai telinga yang besar. Maknanya memang kita sebut gajah di dalam hutan, ayat itu lafaz gajah itu adalah lafaz yang hakikat. Lawan bagi hakikat adalah majaz. Majaz ini adalah satu lafaz yang diguna pakai bukan untuk makna dia yang sebenar. Akan tetapi, ya, kita guna pakai kerana mungkin dia mempunyai persamaan daripada sudut sifat musyabihah, ataupun dia mempunyai persamaan daripada sudut perhubung kait dia. Ya, maksud hubung kait ni dia ada kaitan, ada alaqah dia. Alaqah, kaitan di antara makna asal dengan makna sebenar. Makna yang diguna pakai, ayat lafaz yang diguna pakai di dalam ayat dengan makna sebenar yang ingin diterangkan oleh si penutur kata. Contoh macam saya penutur kata. Saya nak bagi tahu dengan kamu semua, korang nak tahu tak, kan? Tak, pagi tadi kan, saya pergi masjid kan, saya tengok ada gajah tengah sembahyang. Gajah tengah sembahyang. So, gajah yang saya maksudkan dekat situ sudah tentu bukanlah gajah asli, gajah hakiki ataupun gajah hakikat. Mana ada gajah pergi sembahyang masuk masjid, habis pecah pintu masjid kalau gajah masuk masjid, kan? Tapi sebenarnya saya nak cerita pada kamu semua bahawa ada seorang yang salat, ya, yang mana dia mempunyai, ya, persamaan dengan gajah. Saya mungkin nak terangkan kat kamu, ada orang besar ataupun orang kuat sembahyang, kan? Jadi saya kata, pagi tadi saya nampak gajah sembahyang dekat dalam masjid. Contoh, itu adalah majaz. Majaz. Okey, kita tengok mana perbahasan tentang majaz ini ada pada muka surat. Pada muka surat mana ya majaz?
Ni. Ya, muka surat 14 ya. Muka surat 14 ada takrif dia, wal lafzul musta'malu fi ghairi ma'nahu al-haqiqi. Li'alaqatin bainal ma'na al-haqiqi wal ma'na al-musta'malu fihi al-lafzu ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-haqiqi. Okey, nampak macam panjang sikit kan? Okey, cukuplah sekadar kamu ambil takrif daripada wal lafzul musta'malu fi ghairi ma'nahu al-haqiqi. Cukup sampai situ pun boleh juga ya. Dan nak bagi lengkap lagi, sepatutnya dia mesti ada li'alaqatin wa qarinatin mani'ah min iradatil ma'na al-haqiqi ya. Lafaz yang digunakan itu mesti ada alaqah, maksudnya di antara gajah dengan makna asal gajah yang saya kata tadi. Saya kata gajah tengah salat, ataupun pagi tadi saya nampak gajah sedang salat di dalam masjid. Lafaz gajah itu dengan makna sebenar dia, makna sebenarnya adalah seorang lelaki yang besar. Gajah juga besar kan? Makna asalnya adalah lelaki yang besar. Dia mempunyai alaqah, mempunyai hubung kait di antara lafaz yang digunakan pakai di dalam ayat dengan maknanya yang sebenar, yakni gajah sedang solat, dengan lafaz yang sebenar adalah lelaki yang besar ya. Gajah besar, lelaki pun besar, dia ada alaqah. Dan juga qarinatin ni adalah qarinah ya, penunjuk yang menunjukkan bahawa ayat itu bukanlah ayat hakiki. Bila kita kata gajah sedang solat, maknanya sedang solat. Mustahil bagi kita nak kata gajah solat dalam masjid. Yang pertamanya, sebab mungkin masjid tu kecil, mana muat gajah nak masuk. Yang pertama. Yang kedua pula, gajah ini bukan mukallaf kan? Dia tak diwajibkan untuk menunaikan solat. Yang ketiga, apa benda yang qarinah mani'ah, apa benda yang menegah untuk kita kata gajah itu adalah gajah memang binatang tadi tu ya. Sebab gajah tak ada akal. Mungkin dia ada daripada sudut nak makan, nak kahwin apa semua dia tahulah. Tapi daripada sudut nak belajar macam mana cara sembahyang, nak rukuk, macam mana dia nak rukuk? Gajah ada pinggang tak? Kan? Macam mana dia nak rukuk? Nak sujud mungkin boleh sujud, rukuk macam mana nak rukuk? Kan? Belalainya lagi panjang kan? Allah Ta'ala alam. Berzikir, bertasbih tu cerita lain lah kan? Tapi walau bagaimanapun gajah bukanlah hamba yang wajib menurut orang kata yang wajib menuruti syariat. Sehingga gajah kalau dia tak salat pun tak ada masuk neraka kan? Macam itulah contohnya. Okey, baik. Jadi soalannya tadi hanya sekadar minta takrif. Berikanlah takrif yang kita bincangkan tadi. Wal lafzul musta'malu fi ghairi ma'nahu al-haqiqi li'alaqatin ya ma'a qarinatin mani'ah min iradatil ma'na al-haqiqi. Settle. Ya, soalan untuk alif yang kedua. Okey, kita tengok babla yang qasimul majaz ila al-qismain uzkuruhuma. Juga soalan senang kacang. Dia senang sangat soalan tingkatan 4 ni ya. Dia kata terbahagilah majaz itu kepada dua. Majaz ada dua kan? Tak payah buka balik pun pelajar dah tahu dah. Majaz ada dua. Apa dia? Majaz isti'arah dengan majaz mursal. Majaz mursal dengan majaz isti'arah. Kalau dalam soalan tanya, apa beza majaz mursal dengan majaz isti'arah? Apa beza majaz mursal dengan majaz isti'arah? Ya, majaz mursal ini dia tak ada persamaan sifat di antara makna hakiki dengan makna lafaz yang digunakan pakai dalam ayat dengan makna hakiki dia tak ada persamaan. Contoh kalau kita kata saya minum kopi. Jadi ayat dekat situ ada benda yang memberikan hint kepada kita, petunjuk kepada kita bahawa ayat itu ada ayat yang tak kena pada akal. Sebab mustahil kita nak kata manusia macam kita ni ataupun kopi itu diminum. Mana boleh kopi diminum? Cuba buka kamus. Apa maksud kopi? Kopi adalah sebiji. Nampak tak? Sebiji. Dia pepejal. Kopi itu sebiji tumbuhan kan? Tumbuhan. Mana ada orang minum tumbuhan? Kan? Orang minum air dia tu. Kan, sama ada dia dikeringkan, kemudian dibakar, kemudian ditumbuk, kemudian disiram air, kan, ditapis, kita minum air dia. Kita tak minum kopi. So dekat situ lafaz kopi itu bukan digunakan untuk maknanya yang sebenar. Maknanya yang sebenar
lain daripada kehendak ayat kita tadi tu. Kita kata minum kopi. Mana boleh minum kopi? Dia minum air kopi. So, kopi tadi itu adalah majas. Kita panggil dia majas. Apa makna sebenar bagi kopi tadi itu yang ayat itu maksudkan? Makna asli ataupun makna murad dalam ayat tadi itu, kopi itu adalah air kopi. Mungkin air kopi yang dah dicampur dengan susu, dengan gula. Itu barulah kita logik kita kata minum kopi. Di antara kopi dengan makna sebenarnya air kopi, sifatnya tak sama. Ya, jadi kita tak panggil dekat situ ada musyabihah. Kita tak kata dia musyabihah. Kita kata dia ghairul musyabihah. Dia tak ada persamaan. Akan tetapi dia ada alaqat, ada hubung kait dia di antara kopi dengan air kopi. Apa perhubungan antara kopi dengan air kopi? Sebelum jadi air kopi, dia adalah kopi. Nampak tak? Sebelum jadi air kopi, dia adalah kopi. Mungkin itu hubungan dia, kan? Ataupun kita boleh juga nak kata perhubungan di antara bila kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam tadi ada orang samun rumah aku. Ada orang curi rumah aku. Ada orang samun rumah aku. Kan? Na'udzubillah min zalik. Adakah penyamun itu datang ke rumah kita, dia angkat rumah kita bawa lari? Tak. Dia hanya mengambil barang-barang yang berharga dalam rumah kita. Kan? Jadi dekat situ kita nampak ayat itu bukan ayat hakikat, ayat majas. So, rumah yang digunakan, lafaz rumah digunakan itu bukan makna yang dikehendaki di dalam ayat. Makna yang dikehendaki dalam ayat adalah barang-barang yang berharga ataupun isi rumah tadi itu. So, di antara barang berharga dengan rumah, sifatnya berbeza, tak ada persamaan. Akan tetapi, isi rumah merupakan sebahagian daripada rumah. Kan? Sebab kalau kita kata rumah, sifat dia, juzuk dia ada atap, dia ada lantai, dia ada dinding. So, katalah pencuri tadi, dia curi TV kita. TV ada atap ke? Tak ada atap, kan? Maknanya tak sama. Tapi di antara TV dengan rumah, dia ada kaitan. Kaitannya adalah TV itu merupakan barang-barang yang ada di dalam rumah. So, yang itu kita panggil musyabihah. Majas. Majas apa tu? Majas mursal. Kalau ada musyabihah, dia panggil majas isti'arah. So, tadi itu hanya pengukuhan untuk pemahaman. Tapi untuk jawapan cukup sekadar belajar. Untuk ba ni, tulis satu isti'arah, satu lagi mursal. Ya, satu majazul isti'arah, satu lagi majazul mursal. Okey. Next, kita tengok uzkur arba'atu min alaqatil majazil mursal. Okey, baik. Boleh tengok pada muka surat alaqatil majazil mursal. Alaqatil majazil mursal. Tak ada kat sini. Ada kat sini. Okay, terus. Okey, alaqah dia ada banyak. Ada sababiyah. Okey, ini sabiyah ni dah betulkan hari tu kan. Bukan sabiyah ya. Dekat situ kesalahan ejaan. Sababiyah. Ya, ada musababiyah. Ada juz'iyah, ada kulliyah. Ada i'tibar makana, i'tibar mayakun, mahalliyah, haliyah. Okey, ini yang ada di dalam kitab tingkatan 4 ni. Dan ada pun dalam kitab yang lebih besar, ada yang kata ada 30. Ya, untuk majaz mursal ni alaqah dia ada 30 sebenarnya. Dan ada yang kata 60. Ya, ada banyak ya, berbezalah mengikut kajian ulama. Ya, jadi cukuplah sekadar kita tahu 8 cukuplah. Ya, 8 pun dah cukup dah. Itu pun dah banyak yang kita tak boleh nak jawab soalan kan. Okey, cukuplah tahu 8, ada sababiyah, musababiyah, juz'iyah, kulliyah, i'tibar makanah, i'tibar mayakun, haliyah dan juga mahalliyah. Tapi dekat situ dia hanya minta 4. Okey, dal. Okey, ini soalan yang seronok nak jawab. Ayin ma'nal muradil majazil atiyah. Ya. Okey, itu adalah lafaz-lafaz majaz. Contohnya macam yadun. Ya. Al-khubza. Kan? Al-qatn. Kan? Dengan rizqa. Okey. Jadi dalam soalan ini, lafaz-lafaz majaz ini, okey, contoh macam kita kata yadullah fawqa aydihim. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, yadun itu bermaksud tangan. Tangan Allah fawqa aydihim. Kan? Di atas tangan-tangan
mereka. So, yadun dekat situ kita tak boleh terjemahkan mengikut apa yang ada dalam kamus. Pengertiannya bukanlah yadun itu yadun tangan, juzuk. Bila kita kata yadun tangan, juzuk, maknanya Allah tu ada tangan. Ini ayat Quran. Adakah ayat Quran ni salah? Ayat Quran ni tak salah. Yang salah adalah pemahaman kita. Kan, yadun itu kita tak boleh terjemahkan bahawa yadun itu tangan. Tetapi yadun itu adalah lafaz majazi yang ada maksud lain. Apa maksud lainnya? Kudrat ataupun kekuatan. Maksudnya kudrat Allah di atas kudrat mereka. Barulah ayat itu menjadi sesuatu yang dapat difahami sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak kat situ? Kan? Jadi yadun. Yadun tu ialah tangan. Kita nampak tangan. Tapi tangan ini kalau tak ada kudrat, maka dia tak ada kuasa, tak ada kekuatan, tak boleh buat apa-apa. So, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kekuasaan Allah yang menjadikan setiap sesuatu itu ada kuasa. Contoh macam hari ini kita tengok dalam musim pandemik ini, vaksin. Kita tengok vaksin. Semua orang diminta untuk mengambil vaksin. Itu di antara salah satu usaha. Usaha macam mana kita nak melawan virus. Adakah ianya menjadi sesuatu perkara yang merosakkan akidah? Kan kita kata vaksin tadi dapat menyembuhkan manusia. Adakah ia menjadi sesuatu yang merosakkan akidah? Okey, kita kena faham dekat situ. Vaksin tadi itu hanyalah sebagai alat. Adapun yang berkuasa menyembuhkan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski sekalipun orang yang mencipta vaksin itu sekalipun yang memberikan dia kefahaman, yang memberikan dia kelebihan untuk menghasilkan ubat tadi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi atas setiap penyembuhan, atas setiap kematian, apa benda lah yang ada atas muka bumi ini, kan, kudrat, iradat, semuanya atas kudrat dan juga iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yadun dekat situ bukanlah maksudnya juzuk tangan. Akan tetapi yadun dekat situ, jadi jawapannya apa dekat situ Ustaz? Jawapannya adalah kudrah. Kamu boleh tengok dalam nota. Ya, dalam nota pada muka surat 17 dia ada terangkan yadun maksud sebenarnya adalah al-quwwah ataupun al-qudrah. Ya, kekuasaan Allah ataupun kekuatan Allah lah. Okay, baik. Kita tengok kat situ tabahat al-khubzah. Ya, mak memasak roti. Mak memasak roti, kan? Kita nak bagi tahu orang bahawa mak pagi tadi dia masak roti. Pagi tadi sarapan apa? Sarapan roti. So mak masak roti. Mak tak masak roti, ya. Mak masak apa? Mak masak tepung yang diuli. Nampak tak? Mak masak gandum. Mak masak tepung gandum campur air. Itu yang mak masak. Mak bukan masak roti. Yang dimasukkan dalam ayat ni. Yang dimasukkan dalam ayat ni adalah mak dia masak tepung gandum sehingga tepung gandum tadi tu jadi roti. Tapi kenapa dalam ayat dia kata mak masak roti? Kan dekat situ, maknanya roti dekat situ adalah benda yang orang kata majazi. Majazi, bukannya hakiki. Hakikatnya mak bukan masak roti. Mak masak tepung campur air, campur garam. Itu, kan? Tapi digunakan lafaz majazi. Jadi al-khubzah ni dekat sini apa dia punya maksud sebenar dia? Al-khubzah ni maksud sebenar dia apa? Ya, al-khubzah ni maksudnya adalah ad-daqiq. Ya, daqiq itu maksudnya gandum, ya. Okey. Daqiq itu maksudnya gandum. Daqiqul makhlut. Ya, daqiqul makhlut. Ataupun terpulanglah kalau mak kamu masak roti guna apa? Guna apa? Lalu orang memang daqiq lah, kan. Okey, jim. Labisal ab al-qatn. Ya, ayah memakai qatn ni kapas. Ayah memakai kapas. Mana pula ayah pakai kapas? Kalau ayah pakai kapas semua orang lari. Dahlah ayah kita banyak bulu, kan. Tak kata ayah kamu lah, saya sendiri pun, saya ayah anak saya ada banyak bulu. Tiba-tiba saya pakai kapas saja keluar rumah. Orang semua lari. Apa ni Ustaz Wan ni? Kan? Lucak lah. Pakai kapas di jalan keluar, kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang dimasukkan dengan kapas dekat sini, ini adalah lafaz majazi. Sebenarnya Ustaz Wan pakai pakaian yang diperbuat daripada kapas.
Jadi al-qatnu itu adalah lafaz majazi. Ya, makna murad dia, makna asal dia, makna sebenar dia, makna sebenar yang dikehendaki di dalam ayat adalah apa dia, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, malabis. Ya, malabis ni maksudnya pakaian. Al-qatnu ya, maksud sebenarnya adalah malabis ataupun al-qamis. Orang panggil gamis. Kan Imam Syafi'i ada kata kan, macam mana nak jadi kuat ya. Contohnya antaranya pakai pakaian yang diperbuat daripada kapas ya. Allah masya Muhammad. Allah Taala alam. Jadi macam itulah yang saya pernah dengar lah ya. Okey, tak apa, last ya untuk hari ini insya-Allah. Selepas ni pun kamu ada kelas. Jadi dal yunazzilullahu minas sama'i rizqa. Kini ayat Quran ya. Wa yunazzilullahu minas sama'i rizqa. Ini ayat tentang apa ini? Ayat tentang Allah menurunkan daripada langit akan rezeki. Okey. Zaman Bani Israel mungkin kan, bila kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa doa, turun daripada langit makanan kan, macam-macam makanan, doa terus dapat. Tapi kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tak pernah tengok lagi orang doa minta Ferrari ya, esok pagi Ferrari jatuh daripada langit kan, berdebu, tiba-tiba ada Ferrari. Ataupun dia doa, ya Allah Tuanku, dapatkanlah aku duit yang banyak ya Allah. Esok pagi turun daripada langit, duit jatuh atas bumbung dia kan. Belum lagi kan. Tapi macam mana pun Allah tetap berikan kita rezeki melalui caranya lah. Caranya contohnya macam minas sama'i rizqa ya, Allah menurunkan daripada langit itu akan air hujan. Air hujan membasahi bumi. Pernah tak kita terasa selama ni, siapa yang bagi kita ya, orang kata air minum, macam mana boleh minum air, macam mana boleh makan, macam mana boleh makan nasi kan. Semuanya itu kalau tak ada hujan lah, macam mana padi nak hidup, nak subur ya, membekalkan beras untuk kita masak nasi. Jadi dekat situ, rezeki dekat situ bukanlah makna yang orang kata makna asli ataupun makna hakiki. Makna asli bagi rezeki dekat situ ya, makna murad dia adalah ma'us sama ya, ataupun matar ya, ataupun hujan yang turun daripada langit. Okey, jadi jawapannya apa dekat situ ya, jawapannya rizqan dekat situ, jawapannya adalah apa jawapan dia? Matar lah tadi ya. Okey, dalam kitab dia tak kata matar, dia kata adalah ma'un ya, air ya. Rizqa itu adalah air daripada sama, daripada langit, yalah hujan lah tu kan. Okey, baik. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar ini ya. Saya minta pelajar-pelajar buat latihan ini balik ya, jawapan kita dah bincangkan tadi pun, dan insya-Allah ya, sejam dah berlalu, 57 minit ya, 3 minit lagi kita tutup dulu ya, kita punya ataupun kita tangguh dahulu kita punya perbincangan ataupun kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan juga suratul as ya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua.